Muhyiddin dakwa buang masa undi Pejuang dan Muda. Zahid dedah Muhyiddin tagih simpati UMNO nak jadi Perdana Menteri. Tun M tak puas hati patlah terima hadiah dari kerajaan. PAS mahu pengundi Johor rehatkan UMNO. Ini reaksi Najib apabila dicabar Azmin. Perikatan Nasional menyifatkan parti baru seperti Pejuang dan Muda hanya membuang masa bertanding pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Pengerusinya Muhyiddin Yassin berkata, kedua-dua parti terbabit tidak mempunyai peluang yang baik untuk memenangi kerusi apatah lagi membentuk kerajaan. Peluang bagi kedua-dua parti berkenaan memenangi kerusi yang besar sekaligus membentuk kerajaan sememangnya agak susah, terutamanya bagi Muda yang hanya bertanding 6 kerusi dan perlu bergantung kepada parti lain. Jika mereka menang pun, mereka tetap akan menjadi pembangkang. Nilai satu undi itu amatlah besar, artinya kita berharap pengundi di Johor tidak memilih parti baru sebagai wakil mereka, memilih parti yang akan menjadi pembangkang sahaja di Johor. Lawan kita di Johor ini sebenarnya hanyalah dua parti gabungan sahaja, iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, katanya menurut laporan Berita Harian. Mengulas berkenaan Pejuang, Muhyiddin berkata, walaupun bertanding dengan kerusi yang agak banyak untuk PRN Johor, parti itu tetap sebuah parti yang baru. Katanya, Pejuang masih belum mempunyai rekod yang baik dalam pentadbiran dan pengundi seharusnya memilih parti mempunyai rekod baik seperti Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ketika menjadi kerajaan berhadapan dengan dua krisis, iaitu krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan wabak penyakit berbahaya. Kita mempunyai rekod yang baik dalam mengatasinya. Atas sebab itu, pengundi seharusnya dapat berfikir untuk memilih parti yang mana untuk menjadi kerajaan di negeri Johor ini yang sudah dibuktikan kejayaannya, katanya. Bagi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan pula, Muhyiddin berkata, kedua-duanya mempunyai masalah dalaman tersendiri termasuk berhadapan kes mahkamah serta kegagalan ketika mereka menjadi kerajaan selama 22 bulan sebelum ini. Namun kedua-dua parti itu mempunyai penyokong tegar tersendiri dan kita perlu mendepaninya, katanya. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mendakwa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menjanjikan perpaduan atas nama Melayu Islam untuk mendapatkan sokongan bagi menjadi Perdana Menteri 2 tahun lalu. Dia Muhyiddin kata, saya yang mahu menyokongnya jadi Perdana Menteri bagi menggantikan Dr. Mahathir Mohamad yang meletak jawatan, lalu dia pun jadi Perdana Menteri. Tetapi dia tidak kata bagaimana proksi-proksinya berusaha gigih memujuk wakil rakyat bukan Pakatan Harapan termasuk daripada UMNO agar menyokongnya jadi Perdana Menteri. Menjanjikan sebuah perpaduan yang jujur dan ikhlas atas nama Melayu dan Islam. Tetapi rupa-rupanya ada udang di sebalik batu dengan kuasa sebagai Perdana Menteri, kata Ahmad Zahid dalam kenyataan di Facebook. Dia berkata demikian mengulas ucapan Muhyiddin dalam kempen pilihan raya negeri Johor baru-baru ini, mendakwa Ahmad Zahid dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyokongnya untuk menjadi Perdana Menteri 2 tahun lalu. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid berkata dia tidak mahu mengulas perkara itu kerana ada agenda lebih penting. Namun Muhyiddin tidak berhenti-henti menyeru namanya. Saya sebolehnya tidak mahu mengulas tentang bekas tokoh politik Kerajaan Pakatan Harapan Tan Sri Datuk Haji Mahyadin bin Muhammad Yassin kerana kita ada agenda yang lebih penting. Agenda penting kita bersama rakyat Johor untuk memastikan kestabilan, kemakmuran dan kemajuan dikembalikan di Johor pada 12 Mac ini. Tetapi pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia tidak berhenti-henti menyeru nama saya. Jelasnya, menerusi langkah syaratan pada Februari 2020, Muhyiddin membawa Bersatu keluar dari Pakatan Harapan sehingga menyebabkan kerajaan yang dipimpin oleh Dr. Mahathir Mohamad ketika itu tumbang. Langkah politik itu turut disokong oleh UMNO dan PAS. Sebelum itu, Bersatu juga berjaya memujuk 15 ahli Parlimen UMNO menyertai parti tersebut. Muhyiddin kemudian mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac 2020. Namun 17 bulan kemudian, ahli Parlimen UMNO menarik sokongan terhadapnya menyebabkan dia hilang majoriti. Muhyiddin kemudian digantikan naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob. Sementara itu, Ahmad Zahid berkata Muhyiddin mahu memperkukuhkan kedudukan partinya dan jawatannya dengan cuba melemahkan UMNO serta mencuri dan membeli ahli UMNO. Mungkin kerana itu dia begitu marah kepada saya, pimpinan serta ahli akar umbi UMNO kerana dapat menghidu muslihat dan bertindak, katanya. 5 ialah sebanyak 70 juta ringgit. Ini juga tidak ada dalam undang-undang dan kerajaan bertindak seolah-olah kerajaan boleh buat apa saja keputusan dan keputusan itu tidak boleh dipertikai oleh rakyat. Ini adalah sesuatu
cara yang tidak baik kerana negara perlu mematuhi kepada undang-undang. Kita bercakap berkenaan the rule of law. Pemerintahan mengikut undang-undang. Tetapi apabila tidak ada undang-undang, maka the rule of law itu diketepikan dan tindakan sesuka hati diambil. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, pejuang Langkawi, membangkitkan isu hadiah berupa hartanah kepada bekas penggantinya Abdullah Ahmad Badawi. Mahathir berkata kerajaan tidak menghormati perlembagaan atau undang-undang yang diluluskan Parlimen apabila kelihatan gemar bertindak sesuka hati tanpa mengambil kira kedaulatan undang-undang. Selain hadiah hartanah berjumlah 70 juta yang diberikan kepada Abdullah, Mahathir berkata Najib Razak sebelum ini juga memohon hadiah hartanah bernilai 100 juta ringgit daripada kerajaan. Kata Mahathir, pada masa lalu, bekas-bekas Perdana Menteri hanya diberi rumah sehinggalah sampai kepada Perdana Menteri ke-5 dan ke-6 itu. Apa yang kita lihat ialah kerajaan bersikap seolah-olah kerajaan mempunyai kuasa lebih daripada perlembagaan, boleh buat apa-apa saja dan tidak perlu rujuk ke Dewan ini, kata Mahathir semasa sesi perbahasan menjunjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat. Dia bagaimanapun mengakui tiada undang-undang yang menghalang pemberian hadiah kepada bekas Perdana Menteri, tetapi ia diberikan sebagai tanda penghargaan atas sumbangan pemimpin itu kepada negara semasa mereka menjadi Perdana Menteri, sama seperti Golden Handshake terhadap pekerja cemerlang di sektor swasta. Dalam Golden Handshake, biasanya pegawai yang berjasa akan diberi hadiah, tapi mungkin terhad ke 1 jam Rolex. Tetapi kita lihat dalam kerajaan, apa yang dicadangkan bahkan diberi kepada Perdana Menteri adalah jauh lebih besar daripada jam Rolex. Ini adalah sesuatu tindakan yang di luar undang-undang. Kita mempunyai undang-undang dalam negara ini di mana kita harus ikut the rule of law, iaitu kita buat sesuatu mengikut undang-undang. Tetapi di sini kita lihat, walaupun tak ada apa-apa undang-undang yang melarang, tetapi tindakan yang diambil adalah luar biasa daripada peruntukan. Ini adalah tindakan yang di atas undang-undang, walaupun tidak ada undang-undang yang melarangnya, tetapi tindakan yang diambil adalah luar biasa daripada peruntukan kerajaan, katanya. Mahathir pula membangkitkan isu permintaan Najib untuk mendapatkan sebidang tanah berharga 100 juta ringgit pada November lalu di Parlimen. Pada masa itu didedahkan bahawa Kabinet pada dasarnya bersetuju untuk memberikan tanah itu kepada Najib. Bagaimanapun Najib membuat keputusan menarik balik permohonannya sebelum keputusan Kabinet diumumkan selepas mendapat kritikan. Selain pemberian yang berlebih-lebihan kepada bekas Perdana Menteri, Mahathir berkata kerajaan juga telah mengabaikan kedaulatan undang-undang apabila membentuk badan untuk tujuan yang sudah dikendalikan oleh badan lain yang kemudiannya diketuai oleh pegawai yang bergaji tinggi. Dia berkata terdapat undang-undang mengenai pembentukan badan-badan tersebut dan setahunya badan yang baru ditubuhkan itu tidak mendapat kelulusan Parlimen. Tegasnya, masalah utama ialah keputusan ini dibuat tanpa merujuk kepada undang-undang atau Dewan Rakyat. Tiap sesuatu yang nak dilakukan mesti dilakukan secara tertib. Dewan yang mulia ini mesti dirujuk untuk semua yang kerajaan mahu lakukan, katanya. Saya fikir penilaian atau ulang kaji ataupun apa juga istilah yang akan digunakan, biarlah ianya terletak di dalam suatu lipatan yang tidak perlu dibuka lagi. Sehari selepas Tuan Ibrahim Tuan Man berkata kerjasama PAS UMNO menerusi Muafakat Nasional belum ditamatkan, Abdul Hadi Awang menggesa pengundi Johor merehatkan UMNO untuk mengelakkan berlaku salah laku, penyelewengan dan rasuah. Barisan Nasional UMNO sudah memerintah 60 tahun. Mengikut adatnya, kalau manusia 60 tahun sudah tua, sudah lemah, mengalami kelemahan, maka berlakulah kelemahan-kelemahan, berlaku rasuah, salah laku, penyelewengan dan macam-macam, kata Hadi dalam ceramah di Dun Pulai Sebatang, Pontian. Kita harap orang Johor pilih Perikatan Nasional, pilih Wakil Perikatan Nasional, parti yang tak berjanji tapi buat kerja, kata Presiden PAS itu yang juga ahli Parlimen Marang. Menurut laporan Harakah Daily, Tuan Ibrahim selaku timbalan Presiden PAS berkata Muafakat Nasional yang diasaskan UMNO dan PAS masih wujud dan kerjasama antara dua parti itu akan dinilai semula selepas PRN Johor. Beliau mendakwa sehingga kini tiada mana-mana pemimpin PAS maupun UMNO mengisytiharkan kerjasama itu sudah tamat. Kita tutup fail dulu dengan Muafakat Nasional ini sementara hadapi PRN dan selepas ini akan tengok semula. Kita tengok keadaan cuaca dulu nanti, katanya dipetik Berita Harian. Bagaimanapun beberapa jam selepas itu, Hadi dilaporkan memberitahu pengundi Johor untuk merehatkan Barisan Nasional. Barisan Nasional sudah lemah, biar dia rehat dulu kerana dia sudah menunjukkan kelemahan. Sudah 60 tahun, katanya yang juga timbalan pengerusi Perikatan Nasional. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi menemplak sebarang kerjasama politik UMNO PAS dan mahukan Muafakat Nasional diletakkan dalam satu lipatan yang tidak perlu dibuka lagi. Bukan kita tidak mahu, malah kita yang memulakan. Kalau hidung tak mancung, kenapa pipi mesti tersorong-sorong, katanya. Datuk Azmin Ali.
dia nak debat dengan saya. Saya boleh debat dengan dia, tapi masalahnya muka dia tak berapa kabur, tak berapa jelas dalam video. Muka dia tak berapa jelas dalam video. Susah nak debat orang muka yang tak berapa jelas. Betul tak? Tak terang. Tak terang. Jadi, tapi tak apalah. Kalau saya nak debat, lebih baik saya debat dengan Tan Sri Mahyudin. Betul tak? Tan Sri Mahyudin dengan Datuk Azmin Ali sama. Kita debat. Debat pasal hal Felda. Jangan tipu Felda. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mencabar Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berdebat mengenai isu Felda dan mencadangkan Ketua Penerangan Perikatan Nasional Muhammad Azmin Ali membantu Presiden Bersatu itu ketika berdebat nanti. Azmin cabar saya debat mengenai Felda. Dia tuduh saya hancurkan Felda. Mana mungkin saya akan hancurkan Felda, sedangkan itu idea ayah saya. Saya tiada masalah berdebat berkenaan Felda, tetapi saya tak nak debat Azmin saja sebab saya bimbang di atas pentas. Saya tak nampak mukanya sebab kurang HD. Saya amat mengalu-alukan untuk berdebat dengan bos dia, Muhyiddin, katanya dalam ceramah di Johor. Azmin mencabar Najib berdebat dengannya mengenai isu Felda. Katanya debat itu hendaklah dilakukan sebelum proses pengundian pilihan raya negeri Johor 12 Mac ini. Azmin dan juga Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri mendakwa kepimpinan Najib menghancurkan peneroka dan masa depan Felda. Najib menjelaskan ketika mentadbir kerajaan, beliau banyak menghulurkan bantuan kepada peneroka Felda. Fakta adalah fakta dan fakta serta kebenaran akhirnya akan menang, katanya. Najib berkata, beliau akan terus membongkarkan penipuan dalam ceramah Azmin dan Muhyiddin. Di setiap ceramah dalam kawasan peneroka tersebut, beliau turut menggesa Azmin berhenti menipu peneroka dan rakyat. Mari kita debat. Muhyiddin, jangan bimbang. Azmin akan bantu kamu. Jika Muhyiddin mahu debat, hutang 1MDB pun dia boleh tanya. Dan saya akan buktikan sekali lagi bahawa ianya bukan dibayar wang rakyat. On tak on soalnya. Sementara itu, calon Barisan Nasional di Dun Layang-Layang, Abdul Muttalib Abdul Rahim, yang turut hadir dalam ceramah Najib berkata, Barisan Nasional banyak membantu warga Felda dan menjaga kebajikan peneroka. Saya juga berjanji akan menyelesaikan masalah di Felda jika menang nanti. Orang Felda kena sedar diri. Kita dah duduk lama. Kita menyumbang juga pada negara, katanya.